وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Amma ba', tuan-tuan muslimin muslimat, anak-anak, moga-moga kita semua dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana kesempatan pada pagi ini kita dapat melapangkan masa untuk sama-sama kita meluaskan pengetahuan kita tentang agama kita sendiri, demi untuk memastikan bahawa setiap daripada kerja buat agama kita, khususnya berkaitan dengan pengamalan kita, akidah dan perjuangan kita, selari dengan kehendak syarak seperti mana yang dipiawaikan oleh syarak, sebab seperti mana yang selalu kita sebutkan, di antara syarat asas untuk penerimaan amalan kita itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surah Suratul Kahfi, surah yang biasanya kita baca malam Jumaat, ataupun kalau pengalaman saya dulu di Mesir bersama dengan Allah yarhamuh Al-Imam Ar-Ra'id, imam yang memimpin masyarakat umat Islam, khususnya dalam tarikat atau dalam tasawuf, Sayyidina Syekh Muhammad Zaki Ibrahim hafizah rahimallahu ta'ala. Beliau biasanya hari Jumaat tu kita baca suratul Kahfi pada hari pengajian, selepas waktu pengajian, lepas asar, lepas zuhur, lepas Jumaat. Jadi itu di antara pengamalan ulama salafus salih. Selain memberi fokus dan tumpuan kepada ilmu, kita ni bila sebut nama Tok Guru, kita rasa sebab dan sayu. Syekh Muhammad Zaki Ibrahim adalah seorang guru yang kalau kita berdampingan dengan dia tu, dia rasa macam kita bersama dengan seorang bapa, bahkan lebih daripada tu. Setiap kali biasanya pengalaman pagi Jumaat, kita akan berkunjung ke tempat pengajian beliau di kawasan perkuburan berdekatan dengan Jamiah ataupun berdekatan dengan Universiti Al-Azhar Mesir. Di kawasan perkuburan itulah diadakan tempat untuk berkhulwat ataupun bersunyi diri bersama dengan masyarakat, dengan ilmu, dengan amal, mendidik, memimpin, mentarbiah anak-anak pelajar kita, pemimpin besar di Mesir tu, dengan satu disiplin amalan dalam tarikat dan sebagainya. Jadi bukan teringat suasana tu. Jadi bila kita berkesempatan bersama dengan beliau tu, kita jumpa, dia akan letakkan tangan dia di atas kepala kita. Kadang-kadang rasa lagi tu, rasa bimbingan dia tu, Syekh Muhammad Zaki Ibrahim. Jadi sahabat-sahabat kita ataupun tok guru kita, ustaz-ustaz kita yang balik daripada Mesir, biasanya mereka ni yang berkesempatan belajar di Mesir, biasanya mereka ni ada pengalaman tu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, kita berada dalam satu bulan yang agung, yang besar, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi sebab itu kita rasa seronok dengan suasana ataupun persekitaran yang kita sedang cuba wujudkan untuk menarik seramai mungkin masyarakat, memberi fokus dan tumpuan khususnya pada hari Jumaat sebagai Sayyidul Ayyam, sebagai penghulu pada segala hari yang selalu saya sebutkan, diiklankan ataupun diisytiharkan oleh para malaikat Allah SWT sebagai makhluk yang tidak pernah berdosa. Malaikat dia tak berdosa, Allah Ta'ala jaga mereka. La ya'sunallah ma amarahum, mereka tidak bantah apa sahaja bentuk pengarahan daripada Allah SWT, perkeliling yang datang daripada Allah SWT, malaikat la ya'sunallah ma amarahum, tak pernah bantah.
Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni buat apa yang Tuhan suruh. Itu satu ayat yang sama sebenarnya. La ya'suna Allah ma amarhum, tidak bantah apa yang Tuhan suruh. Wa yaf'aluna ma yu'marun, buat apa yang Tuhan suruh. Sama kan? Tapi itu dia ada elemen ataupun unsur taukid, unsur peneguhan di suruh saksi ayat tu. Nak abang kata malaikat ni memang jenis patuh, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala hari Jumaat ni mereka menganggap sebagai yaumul mazid, hari untuk mereka menambah pahala di sisi Allah SWT. Pahala-pahala ni yang merupakan token ataupun bekalan, sesuatu yang akan kita belanjakan dalam kehidupan akhirat. Itu kita pentingkan sangat pembudayaan ataupun satu kesungguhan untuk mengutip koleksi pahala yang disediakan oleh agama, oleh Allah SWT dalam pelbagai bentuk sektor, lapangan dan juga sudut kehidupan. Buatlah apa pun supaya boleh mencetuskan debunga-debunga pahala boleh kita. Sebab di antara musibah yang paling besar bagi masyarakat kita, laisal musab man faqad al-ahbab, kata ulama. Laisal musab, bukanlah satu musibah, bukanlah satu kepayahan, kesulitan dalam hidup seseorang, dalam hidup sesebuah masyarakat itu bila ditinggalkan oleh kekasih. Suami dia mati dulu, isteri yang dia sayang meninggal, anak yang dia santuni kan, akhirnya menemui Allah SWT lebih dulu daripada dia. Itu merupakan bentuk perpisahan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Tapi itu bukan merupakan satu musibah, walaupun dia merupakan satu ujian daripada Allah SWT. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Allah Ta'ala menegaskan wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju', nescaya kami akan uji kamu, uji manusia ni, minal khawf, daripada sifat, daripada keadaan ataupun situasi takut. Macam sekarang ni takut pada virus COVID-19 apa semua kan. Wal ju', rasa lapar. Wa naqsi minal amwal, kekurangan di sudut harta benda. Wal anfus, kehilangan orang-orang yang kita sayang. Wa thamarat, kadang-kadang buat bendang, tak jadi, tak ada hasil dalam musim tu. Wa basyirus sabirin, berilah berita gembira pada orang yang sabar. Walaupun kehilangan orang yang kita sayang itu merupakan satu bentuk ujian daripada Allah SWT, tapi itu bukanlah sebenar-benar musibah. Kata ulama, laisal musab man faqad al-ahbab, bukanlah satu musibah yang patut kita risaukan bila kita kehilangan orang-orang yang saya sebutkan tadi. Walakinnal musab, akan tetapi yang kata musibah yang sebenar yang patut kita risaukan, man faqad al-thawab, seseorang yang faqad al-thawab, dia tak ada pahala. Esok celepah kosong, kantung kosong ketika menghadap Allah SWT di hari pengadilan. Bagaimana kita nak menghadapi saat dan situasi macam tu? Tak ada pahala. Nak berbelanja macam mana? Sekarang kita risau dengan penularan virus COVID-19. Orang tak boleh buat kerja, kita risau tak ada duit belanja. Kita bimbang tentang keselamatan ataupun jaminan makanan asasi untuk anak kita. Tapi adakah jauh di sudut hati kita ni pernah terfikir bahawa ketika berhadapan dengan Allah SWT di hari Yaumul Mahsyar, hari pengadilan, hari untuk menentukan bahagia ataupun binasa seseorang tu, cukup tak cukup pahala dah. Hak itu merupakan kebimbangan dan kerisauan ulama terhadap umat. Sebab itu kita seseriuskan kehidupan masyarakat ni, mewujudkan satu persekitaran yang masyarakat boleh dapat pahala dalam semua sektor dan semua lapangan. Apa kedudukan, apa situasi, apa kondisi, kita pun dapat pahala. Tugas dan tanggungjawab pemimpin, tugas dan tanggungjawab mereka diamanahkan untuk membantu masyarakat adalah cuba wujudkan persekitaran ataupun yang saya sifatkan sebagai debunga-debunga pahala. Buatlah. Kita pasang tasak altar kan, kita pasang bukhur. Tasak ni untuk melaksanakan keadaan supaya dikaitkan dengan kesukaan dan kegemaran Nabi. Nabi suka kita berwangi-wangian, Nabi suka kan? Jadi kita cuba untuk nak sesuaikan apa
agama suka, kita cuba buat sedaya upaya kita, walaupun kita banyak kelemahan, kekurangan kita banyak, tapi kita harapkan dengan selawat kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, sekali je selawat kita ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup mengundang selawat daripada Allah SWT. Allah, apa makna salawat min Allah? Apa makna selawat daripada Allah SWT? Ziyaratul ihsan. Kata ulama yang kata maksud selawat, bila kita selawatkan Nabi sekali, Allah selawat kat kita 10 kali. Dari sudut gandaan pun dah kita nampak dah betapa pemurahnya Allah SWT, pemurahnya Allah SWT kepada kita. Kemudian bentuk dan tafsiran selawat daripada Allah Ta'ala tu mana? Ziyaratul ihsan wa rahmah. Ziyaratul ihsan wa rahmah, penambahan kesian belah Allah Ta'ala, wa rahmah, dan kasih sayang Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Allah Ta'ala sebut dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan kelebihan daripada Allah SWT, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, maka yang tu yang sepatutnya kita zahirkan kegembiraan, keceriaan kita. Bila Tuhan bagi anugerahkan kelebihan, rahmat dan kasih sayang, sebenar-benar yang tu yang kita kena syukuri, yang tu kita nak zahirkan, kena tampakkan kegembiraan kita, berbanding dengan harta, berbanding dengan kemuliaan-kemuliaan, pujian, pangkat dan kedudukan lain. Kul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan kelebihan daripada Allah Ta'ala bagi kita ada kecenderungan, kekuatan, dorongan untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Yang ni yang sebenarnya kita kena syukuri, yang kita kena zahirkan kegembiraan kita. No? Sebab tu bila Allah SWT berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmat kepada sekalian alam. Apa alam? Alam ni kullu syai'in siwa Allah, setiap sesuatu lain pada Allah SWT nama dia alam. Mikrofon, meja, pokok nyok, pokok cenerai, semua tu alam. Cakrawala alam, binatang segala makna alam. Lain daripada Allah Ta'ala, itulah dia alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmat kepada sekalian alam. Bila Nabi Allah Ta'ala utuskan kepada kehidupan masyarakat manusia, kucing, binatang mendapat rahmat dan kasih sayang. Orang tak penyepak ikut dan kucing, sebab dia tahu bahawa itu merupakan satu perbuatan yang dikeji oleh Rasulullah, ditempelak oleh agama, kan? Jadi kucing mendapat rahmat dan kasih sayang. Innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah memutuskan, menetapkan, mewajibkan ihsan, budi bicara dalam urusan takbir kita dengan masyarakat, sama ada manusia ataupun haiwan dan tumbuhan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai', atas tiap-tiap sesuatu. Wa idza zabahtum fa ahsinu zibah, wa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Wa idza zabahtum, sebagai contoh, apabila kamu nak menyembelih, fa ahsinu zibah, perelokkan cara sembelihan kamu. Itu rahmat kepada binatang yang nak disembelih. Kalau tidak, orang dulu tenggalung, pukul, pancung, macam mana sebahagian daripada kalangan mereka-mereka yang tak mengikut kaedah Islam ketika mematikan binatang yang nak dimakan tu, macam-macam dia buat. Kepak tengkok. Kalau kita tengok tu dalam video WhatsApp yang dia hantar tu, dia ada satu tempat penyembelihan tu, lembu kan, dia buat dalam suara kepala tu, dia turunkan macam benda yang tajam, pecah ni kepala, menyeksa makanan, menyeksa binatang yang nak dimakan. Itu zalim. Datang Islam, datang kepada kita Nabi Muhammad SAW, bawa rahmat dan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Jadi hak tu yang kita kena syukuri. Kul, katakanlah wahai Muhammad, Allah habaq kat Nabi, bi fadlillah, dengan sebab kelebihan Allah Ta'ala bagi, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya. Rahmat daripada Allah Ta'ala yang sebesar-besar, siapa dia? Apa dia? Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, kehidupan tu dikenali sebelum dibangkitkan Nabi Muhammad, dipanggil kehidupan ataupun masyarakat jahiliyah.
Jahiliah ni bukan bodoh, tak reti mengira, tak reti buat pertukangan, tak reti nak berkehidupan, bukan. Yang dimaksudkan dengan jahiliyah adalah kehidupan masyarakat yang tidak bersendikan kepada asas-asas agama, panduan dan petunjuk daripada Allah SWT. Dari sudut cara peribadatan, dari sudut cara muamalah dengan manusia, berhubungan dengan manusia, jual beli dan sebagainya, tak ikut piawaian atau garis panduan Allah SWT. Jadi kehidupan masyarakat itu dinamakan masyarakat jahiliyah. Orang yang kaya menindas orang yang miskin, orang yang kuat menindas yang lemah. Jadi perempuan jadikan hawa nafsu, pembuat hawa nafsu dan mainan dan sebagainya, kan, boleh dibeli di kotak-katik dan sebagainya. Jadi datang Islam mengangkat martabat wanita, mengangkat martabat golongan-golongan yang ditindas. Ini kelebihan, ini manfaat daripada pengutusan dan kebangkitan Nabi dan Rasul. Jadi hak tu yang kena syukuri banyak-banyak. Hari ini dan hari Jumaat, hari kita nak banyakkan selawat pada Nabi. Man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Itu siapa yang selawat kepada aku dengan satu kali selawat, Allah selawat kat dia dengan 10 kali selawat. Man salla alayya salatan fa inna salatakum ma'rudatun alaihi. Siapa yang berselawat kepada aku, kata Nabi, fa inna salatakum, sesungguhnya selawat kamu tu ma'rudatun alaihi. Sedarkah kita bahawa bila kita selawatkan Nabi, Nabi jawab selawat kita? Nabi jawab. Sebab Nabi tak mati macam mana kebiasaan. Bukan setakat Nabi, orang yang mati syahid pun tak mati, mati pada nama saja, kan? Tapi farihina bima atahumullah, mereka sedang bergembira dengan jerit perih kepayahan, kesusahan yang mereka telah belanjakan dalam kehidupan masyarakat manusia. Para Nabi diutuskan dan mereka telah menjalankan tanggungjawab memimpin manusia ke jalan Allah SWT. Begitu juga para salafus salih, ulama-ulama, para sahabat Nabi. Fala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Sebab tu Allah mengisytiharkan, menyatakan jangan kamu sangka, kamu menyangka orang-orang yang mati mempertahankan Islam mereka mati biasa, mati sebab kita tak boleh bergaul dengan mereka, dari sudut matilah, tapi nama mereka harum di sisi agama. Farihina bima atahumullah, bahkan disebutkan mereka sedang ceria, bergembira dengan apa kurniaan daripada Allah SWT sekarang. Jadi jangan pelik kalau kita mengatakan fa inna salatakum ma'rudatun alayya, maka sesungguhnya selawat kamu tu akan diperlihatkan, dipresentationkan kepada aku, kata Nabi. Jadi kalau kita cuba bayangkan hubungan kita dengan Nabi SAW, kita berselawat kat Nabi, Allah turunkan rahmat, ziyatul ihsan, Allah berselawat pada kita, para malaikat selawat pada kita, kan? Jadi kelebihan dia banyak sangat. Bahkan dalam, kalau kita tengok secara perbandingan antara syariat ataupun pengamalan syariat ni, Allah Ta'ala sebut aqimus salah, dirikan sembahyang, kan? Tak ada, Allah Ta'ala suruh kita dirikan sembahyang, wa atau zakah, tunaikan zakat. Tapi tak pernah ada ayat yang menyebutkan innallaha yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat ke atas Nabi. Allah sendiri berselawat kat Nabi. Bayangkan tengok, kalau kita segan teruk, sebab sedangkan satu kali selawat kepada Nabi, Allah selawat kepada kita dengan 10 kali. Malaikat berselawat kepada kita, para orang-orang yang baik, mendoakan kesejahteraan, keampunan kepada kita. Hari Jumaat yang khusus. Jadi itu nak cerita tentang luasnya manfaat dan kelebihan kalau kita berhubung kait diri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah SWT sebut laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'asa fihim rasula. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Nescaya sesungguhnya mannallah, manna ni satu anugerah, gifted, satu penganugerahan yang cukup istimewa kepada orang-orang yang beriman. Idh ba'asa fihim rasula, ketika mana Allah bangkitkan di kalangan mereka, kepada mereka seorang rasul.
Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah. Tugas dan tanggungjawab Rasul itu adalah an ya'budullah, memastikan semua masyarakat kita menyembah Allah Ta'ala. Kemarin saya, alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kesempatan waktu sebelum maghrib kena tolak ke Jerlun, ada usrah. Usrah ni kita buat satu perbincangan di kalangan kepimpinan PAS negeri untuk kita merancang apa program-program yang bermanfaat untuk kita memandu masyarakat Kedah ni untuk menjadikan Islam sebagai acuan hidup, bincang macam-macam. Jadi di penghujung usrah tu saya dihubungi oleh seorang untuk kita mengislamkan seorang. Terpa balik makan mudak pedih perut, tak makan apa, balik pergi islamkan seorang India, Hindu masuk Islam. Sekarang ni ada 3 pengalaman lah. Ini pengalaman yang ketiga. Pengalaman yang pertama, saya pergi buat dakwah dan juga kebajikan di Pulau Banggi, Kudat, Sabah. Pengalaman kedua sama dengan Ustaz Datuk Tuan Guru, Menteri Ayak kita, Menteri Kasar kita, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, di bersebelahan dengan Pulau Ketam, di satu kampung Ayak di Selat Kelang. Pengalaman kedua. Ini malam semalam pengalaman yang ketiga kita mengislamkan. Jadi nak cerita an ya'budullah, kita berasa syukur pasal apa? An ya'budullah, kita meneruskan tugas dan tanggungjawab kenabian. Nabi seru manusia supaya setiap orang menyembah Allah SWT. Jadi cuba bayangkan kalau kita boleh islamkan seseorang, kita memastikan dia, keluarga dia dan orang-orang yang dia berjaya bentuk supaya menyembah Allah SWT. Pahala tu kepada siapa? Ini kita kena buat, menjangkaui tanggapan ataupun menjangkaui persekitaran ataupun keadaan yang kita sedia ada ni. Kita duk keliti ataupun berlega di kalangan orang Islam kita tu pun tak habis-habis, tak selesai-selesai. Masalah semayang tak selesai lagi, masalah selawat, masalah ilmu tak selesai lagi. Macam mana kita nak menjangkaui kita punya tugas dan tanggungjawab kepada masyarakat bukan Islam? 2 minggu lepas saya pergi ke gereja St. Michael Jalur Ustaz berhadapan dengan Kolej Sultan Abdul Hamid. Kita berbincang dengan antaranya Father Charles Chin, untuk kita nak mewujudkan satu engagement atau libat urus bersama dengan golongan agama ni, pemimpin agama, supaya boleh mencari titik pertemuan. Dan di samping kita menjalankan usaha memberikan kefahaman, kejelasan tentang Islam dan juga hala tuju PAS sebagai sebuah gerakan Islam di Malaysia ni, kan? Itu merupakan satu tindakan yang ni. Sebelum ni kita jumpa dengan Hindu Sanggam dan banyak kali-kali pertemuan yang kita buat, supaya jangkauan dakwah kita ni bukan hanya berlega di kalangan masyarakat orang Islam kita, tapi melewati masyarakat yang di luar sana yang bukan Islam. Itu tanggungjawab kita. Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad SAW supaya berdakwah, menyeru kepada masyarakat supaya kembali kepada jalan Allah SWT, kan? Wajtanibut taghut, dan menjauhkan sebarang bentuk penyembahan elemen-elemen, unsur-unsur yang boleh menyebabkan seseorang itu syirik kepada Allah SWT. Kita bincang juga macam mana pengaruh dan ajaran sekarang ni. Ada Profesor Dr. Wan Masri. Ni saya nak, ni atas kapasiti saya sebagai yang Ketua PAS Kawasan Sungai Petani, saya tak mau ada elemen-elemen ataupun unsur-unsur yang menyokong kepada ni perkara ni. Sebab dia tak faham mengaji cara orang putih, mengaji di Amerika, mengaji bidang teknikal, tentu nak campur aduk tentang benda-benda macam ni. Tak boleh. Hang nak cerita tentang Al-Asma'ul Husna, hang tak ada satu capability, keupayaan untuk nak ni, sebab bukan hang punya bidang. Hang biar bagi orang agama yang benar ni, kan? Jadi masalah, tak boleh. Tapi kalau ustaz, dia boleh buat. Dia ada konseptual falsafah tentang, tengok Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man jadi menteri, dia memberikan satu sinar baru, memberikan satu dimensi baru bagaimana nak mengurus tadbir ayat. Sebab ayat ni merupakan elemen kehidupan, jadi ada falsafah dia tentang ayat. Jadi tak pelik kalau ustaz. Sebab tu saya nak tonjolkan bahawa ustaz boleh buat bangunan. Ni bangunan ustaz buat. Tapi kalau yang teknikal ni jangan campur bahagian agama ni, jangan. Saya jadi cempera, kan? Saya nak nasihatkan supaya di Sungai Petani ni, supaya jangan terikut dengan ajaran ni. Dia nak berkembang di Kedah ni, jangan terikut ajaran ni. Tak betul, no?
Dan jangan kita ada yang pimpinan yang sebutlah piduk apa nak panggil. Semalam kita dalam mesyuarat perhubungan negeri kita bincang benda ni, supaya jangan ni. Jangan apa? Jangan, maksudnya jangan ada siapa-siapa duk pergi duk jemput, pergi duk tebiang, pergi duk ni, jangan. Jadi kita war-warkan benda-benda yang jelas tentang yang saya sebutkan tadi. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulah. Ketika Allah SWT mengutuskan kepada mereka seorang rasul yang bertanggungjawab untuk an ya'budullah wa yajtanibut taghut. Jadi tunggu kita pada sampai. Apa yang saya nak sebutkan kepada kita semua adalah kita kena bergerak secara proaktif lah di semua sektor dan lapangan yang kita ceburi, supaya dapat memastikan apa sahaja gerak kerja yang kita rencanakan, supaya dapat redha Allah SWT dan dapat bermatlamatkan untuk nak mensituasikan, mencorakkan persekitaran pahala yang saya sebutkan tadi ni, biar bagi masyarakat kita dapat pahala. Esok tuan-tuan kita ada satu program tambahan, iaitulah dipanggil Community Empowerment. Tugas tanggungjawab untuk menangani isu-isu melibatkan dadah ni selama ni diusahakan oleh pihak NGO, jabatan-jabatan dan agensi kerajaan. Sekarang ni kita nak empowerkan, nak turunkan fungsi dan peranan tu kepada pemimpin masyarakat setempat, orang-orang yang berpengaruh. Dan tuan-tuan lah, kalau jadi ada kesempatan besok ni jemput hadir untuk sesi kita nak sesi pertama lah kuliah tu, kalau boleh mai awal sikit. Kita ada program kita mula jam 8.30 tu, kita ada sikit ceramah berkaitan dengan situasi statistik gejala dadah di masyarakat kita ni, dan kita nak buat program sehari. Ada fokus group kita tu lebih kurang 50-60 orang untuk pihak AADK latih dan juga beri pendedahan tentang cara bagaimana kita nak buat program untuk masyarakat setempat di zon masing-masing. Jadi esok jemputlah hadirin sesi yang pertama tu. Jadi yang lepas pada tu tak ada kumpulan fokus group tu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita nak memastikan bahawa tempat pengajian kita ni, Ma'had As-Safwah ni, supaya dapat memberi fungsi dan peranan yang cukup besar. Hari Selasa pula, Isnin ke Selasa? Hari Isnin 26 hari bah kak? 26 hari Isnin kan? 26 tu pula kita ada satu program temuduga untuk kita punya usaha ni lah, orang-orang yang sahabat-sahabat kita kadang-kadang yang berkeinginan untuk nak mencebur diri dalam kursus-kursus tertentu seperti menjahit lah, putih rambut, buat kek, pastry, apa semua tu. Produk-produk yang disediakan oleh pihak kerajaan kadang-kadang duduk senyap duduk di jabatan, duduk di agensi. Dari sudut kekangan dia manpower, maknanya pegawai-pegawai betul-betul dia tak cukup tenaga untuk nak promosikan benda tu sampai peringkat AKOMB. Jadi kita dalam PAS ni kita ada community unit, contohnya dalam Pusat Khidmat Wakil Rakyat Dun Batan Merdeka kita ada unit dipanggil unit pembangunan wanita. Jadi kita cuba dalam program-program kita ni mendekati kumpulan sasaran, contohnya golongan ibu tunggal, anak-anak remaja, dan kita attach dengan program yang pelbagai. Jadi bila ada produk-produk daripada kerajaan, program-program tu kita cuba turunkan, empowerkan kepada satu peringkat yang lebih bawah. Cuba manfaat tu, supaya manfaat tu lebih menyeluruh. Kadang-kadang produk-produk package-package rancangan ekonomi yang dikemukakan oleh pihak kerajaan tu orang tak tahu. Kadang-kadang orang nak merugau cari borang maklumat tentang mana tak tahu. Kadang-kadang bukan semua kita ada WhatsApp, bukan semua tengok radio TV, bukan dapat hebahan tu. Jadi peranan Pusat Khidmat Wakil Rakyat Dun Batan Merdeka ni, kita menyediakan tenaga di kalangan unit media, ada pemuda-pemuda dan ada wanita dan muslimat. Tujuan dia untuk kita nak memudah cara supaya maklumat-maklumat secara pakej rancangan ekonomi ataupun kursus-kursus yang ditawarkan oleh agensi dan jabatan kerajaan tu sampai kepada peringkat bawah. InsyaAllah dalam hari Isnin ni ada temuduga untuk kita nak pilih 50 orang dalam setiap bidang atau kursus tu, supaya mereka boleh keluar daripada garis kemiskinan. Larat ke kita nak tanggung berah hidup ni bagi
kan. Itu satu kemuliaan, satu kerja baik, tapi kita nak supaya ada peningkatan dari sudut cara berfikir masyarakat, dari sudut taraf ekonomi masyarakat, kan, supaya kita boleh bimbing keluarga tu, masyarakat tu keluar daripada keadaan tu, dan kita nak memahami ataupun implementasikan satu yang disebut oleh Nabi SAW, al-yadul ulya khair min al-yadus sufla. Tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Saya ingat mak saya dulu jual cop meneram. Mak saya di belakang tu jual cop meneram. Saya berpengalaman tumbuk beras, rendam beras malam, kemudian tumbuk beras buat tepung apa semua, sagak ni apa nama dipanggil, melecak habis ni, nak dapat RM5 apa upah pun, kan, masa tu beda nak pakai pergi sekolah, kan, melecak tangan tu, buat cari pokok apa nama, pokok kadang pokok cepedak buat hulu, kan. Teringat lagi. Nak cerita mak kita tu bila jual cop meneram, walaupun orang susah tapi berjiwa besar, dah mengaji ni, dia faham maknanya hak cucuk meneram herat petok tu dia tak sebelah. Kadang-kadang dia tambah hak yang herat petok tu, hak tadi contohnya 20 biji, hak mata 4 tu RM2 contohnya, tapi dia tambah hak yang herat petok tu, bagi tambah jadi 30. Sampai kita nak sen tu susah, punya pemborah je, nak sen tu tahu tak sen, orang Arif tak tahulah, Arif Yasin tak tahu sen ni makna kita nak apa, dia panggil bahasa lah ni, dia panggil apa, kita nak tutup tu, kan, kita nak belayak kat api tu, kan, nak habang kata banyak sangat. Jadi walaupun kita susah, tapi kita ada satu kerja, kita boleh menyumbang satu. Jadi berkat doa orang kampung kot, kita boleh sepatah dua boleh mengajak ni, kan. Jadi nak ceritanya supaya kita boleh keluarkan masyarakat daripada tu, dia tidak hanya melangut menunggu, kan. Jadi dia pun berjiwa besar, dia pun boleh keluar daripada garis kemiskinan, dia pun boleh ada jiwa besar untuk nak contohnya orang masjid tepi, kadang-kadang sikit sangat lah penjuru tu sikit, dia boleh sedekah, kita tak payah ni tekat 5 kupang, tak payahlah sedekah lah. Mana kerajaan ada peruntukan untuk bantu di sudut pembelian apa, mesin jahit tepi, jahit tengah ke, kan, nak gunting potong rambut ke, ada. Tapi benda tu kadang-kadang tak diperluaskan maklumat tu sehingga orang tak tahu. Tuan Jumat, sebab tu kita nak pergi bawa Jumat, pergi apa Jabatan Pertanian apa semua tu, nak supaya pakej-pakej rancangan ekonomi itu yang ditawarkan oleh pihak kerajaan ni dapat bermanfaat kepada kumpulan sasaran ataupun kumpulan yang betul-betul layak, kan. Jadi hari Isnin, jadi nak ceritanya gambarannya bahawa di Ma'had ni lah kita nak cuba untuk bentuk pemikiran, nak jernihkan keadaan, nak attach dengan program-program dan juga pandangan-pandangan yang muwafaqan li syar'i, supaya masyarakat di sudut cara berfikir, cara berkehidupan, cara pengisian ada selawat dia, kan. Jadi anak-anak saya tu 5 orang 6 orang, kita boleh apa nama keluar dari rumah, nak baca doa apa, kita ajak. Setiap pergerakan kita tu ada peluang untuk kita mengajak orang. Baca, nak baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Semalam nak buang baju, kan, nak pergi tandas ataupun nak pergi bilik ayak, baca tak bismillah allazi la ilaha illahu, nak buang pakaian. Masa nak seluruh baju, baca tak alhamdulillahillazi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin wala quwwatin, kan, baca tak. Jadi kita sentiasa peringatkan, kita ada ruang untuk nak latih anak generasi bangsa kita, masyarakat kita, supaya sampai ke puncak dah semalam lah kita dapat mengislamkan seorang yang bukan Islam, supaya mereka boleh dapat manfaat dan kelebihan duduk dalam kerangka ataupun daerah Islam ni. Jadi semua ni merupakan tanggungjawab besar yang kita kena bergerak secara proaktif. Libatkanlah diri dalam jemaah PAS, libatkanlah diri dalam jemaah-jemaah pengajian-pengajian ni. Kita akan cuba bimbing, asuh, sesuaikan dengan keadaan tuan puan. Kadang-kadang dah pencen dah, tak ada benda apa nak ni, kita ada platform kita. Dalam PAS ni kita ada latih, asuh, bimbing, pandu, tunjuk, ajak, simulasi, macam-macam kaedah-kaedah yang kita tawarkan supaya nak memastikan bahawa semua kita ni ditempatkan oleh Allah SWT dalam syurga Allah. So ni kita merasa sedih macam kita sebutkan tadi ni, kalau sekiranya kita tak berpeluang untuk menyuntik semangat, tak berpeluang untuk attach dengan maklumat, kesedaran, keinsafan kepada orang-orang yang berada di keliling kelalang kita ni dengan satu pengajaran yang benar dan betul, Jadi itu matlamat besar kita. Moga-moga Allah SWT redha dan juga menganugerahkan kesempatan, ruang kepada kita untuk insaf diri, untuk kembali ke jalan Allah SWT, kan? Untuk sama-sama kita nak
mendapat rahmat, kasih sayang daripada Allah SWT. Jadi sekadar itu apa yang baik tentang Allah SWT, yang mana kurang tak sekedar kekurangan kita. Jadi saya kalau boleh kita nak fokuskan kepada Jumaat Sabtu dulu, sampai satu ketika kalau kita ada kemampuan kita nak panjangkan setiap hari merupakan hari pengajian untuk kita. Jadi itu di antara matlamat dan cita-cita saya, supaya setiap hari itu kita dipandu oleh pandangan-pandangan dan juga nasihat-nasihat daripada ulama-ulama kita. Allah alam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemput yang silakan yang bagi tuan guru kita. Allah alam. Kak nak ni ambil ayat ni, supaya ayat yang kita baca